Okey, oh besar. Okey, vektor kita ada vektor 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 tak selari vektor paduan lah dulu, sorry. Vektor paduan, vektor paduan atau resultant vektor. So itu adalah kalau kita ada vektor A, lepas tu tambah B, okay, so menghasilkan ini. Ini adalah A tambah B. Okay, kalau ada selari, so vektor A, okay, ni B, so vektor paduan dia adalah ini. Sorry anak saya dia pergi. Okay, so ni adalah resultant vektor dia, A tambah B. Okay, yang kedua kita ada vektor tak segaris atau tak selari. Okay, ini kalau misal kata vektor tak segaris atau tak selari ni maksudnya macam ni lah. Dia kalau mana-mana vektor dia tak akan bertemu dia akan bertemu pada mana-mana titik. So dia jadi macam ni. Okay, let's say vektor A dengan vektor B ni dia nampak dia tak parallel kan, dia tak selari kan. Okay, so kalau misal kata kita ada H tambah 1 A tambah sama dengan K tolak 3B. Okay, kalau dia tak segaris atau selari maksudnya H tambah 1 sama dengan kosong So H sama dengan negatif 1. Kalau A ni sama dengan negatif, K tolak 3 sama dengan kosong, K sama 3. Okay, ni awak just ambil tahulah kalau dia tak segaris atau tak selari maksudnya dia punya perkali depan vektor tu samakan dengan kosong. Okay, yang ketiga vektor segaris atau vektor selari. Okay, apa beza segaris dengan selari ni? Okay, kalau segaris A, B, C, so A, B sama dengan lambda BC. Okay, kalau selari parallel, so A, B, C, D, so A, B sama dengan lambda CD. Okay. Maksudnya kalau ada dua huruf, kalau ada satu huruf yang sama, maksudnya dia adalah segaris. Nampak tak ada segaris ni kan? Sebab ada satu huruf yang sama B. Okay, kalau semua huruf berlainan A, B, C, D, maksudnya dia adalah selari. Dia tak ada common letter tu tak ada. Okay, kalau misal kata ini boleh tak? Misal kata kalau saya buat macam ni. Okay, let's see lah. A, C sama dengan lambda BC. Boleh tak? Okay, boleh juga Ataupun BA sama dengan lambda CA. Boleh juga dia jadi macam ni. Tapi arah mesti samalah. Kalau macam kata B pergi A, arah dia ke arah sana kan. Jadi C pergi A, arah sana juga arah sini juga. Dia tak boleh awak tak boleh buat AB sama dengan lambda CB. Nampak tak arah dia berlainan AB pergi sini, lepas tu CB sini, dia bertemu. Tu tak boleh Okey.
Okay, asalkan arah dia sama, awak boleh buat mana-mana pun untuk nak cari lambda ni. So vektor segara selari itu, so kita tujuan dia kena cari, dia mesti ada nisbah lambda ni, nisbah nisbah. So mesti cari nisbah dulu cari nisbah. Kalau awak dah tengok video vektor tu, kita tengok saya semua cari nisbah dulu. Lepas tu baru cari unknown dia kan. Ada dia tanya pasal M lah, pasal K lah. Okay, dah cari nisbah barulah cari dia punya unknown. Okay. Yang keempat, sekejap okay, selain daripada tu boleh juga dia selari dengan paksi Y. Okay, kenapa selari dengan paksi Y? Okay, so let's say kita ada ni X, Y. Okay, lepas tu dia selari dengan paksi Y, maksudnya vektor dia yang ni. Okay, so vektor dia let's say lah vektor dia A kan. Okay, jadi bila dia selari dengan paksi Y, let's say lah vektor A sama dengan H tolak 3, 4. Okay, cari nilai H jika dia selari dengan paksi Y. Okay, bila dengan paksi Y kalau awak tengok kan, X dia tak ada. Maksudnya kan dia terus X dia kosong. Awak kena ingat kan yang bila saya cerita hari tu. Okay, kalau kita ada vektor ni paksi X, paksi Y. Okay, so vektor dia ni kan. Okay, ini let's say lah ada 5. Ini let's say lah ada 4. So vektor dia adalah 5, 4. Okay, bila dia selari dengan paksi Y, maksudnya paksi X ni tak ada. Dia cuma pergi menegak je. Okay, bila pergi menegak je, maksudnya X dia kosong. So ini adalah sama dengan kosong. Ini mewakili Y, ini mewakili X. So H tolak 3 ni sama dengan kosong. Sama dengan 3. Bila selari dengan paksi Y, maksudnya X dia kosong. Okay. Selari paksi Y, X kosong. Kalau selari paksi X, selari dengan paksi X. X maksudnya apa? Maksudnya Y sama dengan kosong Okay, selari dengan paksi Y maksudnya X sama dengan kosong. Okay, yang keempat. Yang keempat kita belajar pasal magnitude Magnitude. Okay, magnitude ni apa? Magnitude ni adalah jarak. Macam nak kira jarak? Guna teorem Pythagoras. Okay, Pythagoras. Okay, macam mana? So kalau kita ada A sama dengan 2I tambah 3J. So magnitude inilah simbol dia. So 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 punca kuasa. Okay, yang kelima kita belajar pasal vektor unit. Vektor unit kalau bahasa Inggeris pun unit vektor macam tu je lah. Vektor unit ni adalah vektornya bahagi magnitude-nya. Okay, so kalau A ni tadi ada head kan. So vektor dia adalah 2I. Ni berapa ni? 3 kali 3, 9. 9 tambah 4, 13 13 square root. So 2 per square root 13 I tambah dengan 3 per square root 13 J. Okay, so ini sahaja. So siapa nak screenshot, nak ambil gambar boleh. Saya kecilkan. Okay. Okay, so ni nota untuk vektor. Boleh screenshot, boleh ambil gambar. Okay dah. Okay, dah Sempat tak? Siapa yang tak sempat, tolong, siapa yang sempat tu tolong screenshot dan send pada group Okay, so kita teruskan dengan muka surat 172. Alamak, Luqman. Nanti ni siapa yang dah screenshot tu ni send Nanti Luqman tengok je situ salin. Okay. So sekarang ni kita tengok muka surat 172.
Okay, so kita nak belajar pasal rumus sin ni kita nak belajar pasal segitiga je. Okay, segitiga sebelum ni yang awak tengok, yang awak belajar selama daripada form 1 sampai form 3 ni segitiga bersudut tegak je. Okay, betul tak? Bersudut tegak je. Okay, naik form 4 kita dah tak ada dah sudut-sudut tegak ni. Segitiga dia dah macam-macam bentuk dan tak semestinya sudut tegak. So bila dah tak bersudut tegak, kita ada formula-formula baru untuk selesaikan apa-apa yang berkenaan dengan segitiga. Okay, so kita tengok ini formula dia macam ni let's see lah. Okay, let's say kita ada A kat sini, awak tengok sekejap. Macam mana nak membanyakkan highlighter? Okay. So kalau A, bertentangan dengan dia, okay, mesti huruf A kecil. Okay, B besar, B ni sudut A ni sudut. Okay, yang bertentangan dengan dia, okay, B kecil. Okay, ni adalah panjang. Huruf kecil panjang, huruf besar sudut. Okay, huruf kecil panjang, huruf besar sudut. Okay, kalau C sudut C kat sini panjang, dia adalah yang bertentangan dia. Bertentangan dia itu kita label dia sebagai C. Okay, so ini label je. Kita nak tengok dia punya formula dia macam mana sebenarnya. Okay, so dia jadi macam ni. Sekejap saya buat betul-betul. Okay, C sini. Okay, jadi formula dia adalah B kecil jarak per dengan sin B sama dengan Allah tidak. Okay. Okay, per dengan sama dengan C kecil per dengan sin C. So ini adalah formula, kita panggil ni adalah formula sin. Formula sin. Okay, so kita tengok soalan nombor 3. Okay, diberi sudut 35, sudut 35 kat sini, sudut 58 kat sini, kita ada panjang 4, kita nak tahu panjang A. Okay, macam mana nak tahu panjang A? Kita guna formula sin. Okay, so kita tengok bertentangan ni kan. Okay, itu adalah A per, okay, saya tak nak ini. Okay, sampai sini je lah. Sekejap, sorry. Okay, sini. Okay, so kita buat A per dengan sin 58 bertentangan dengan dia. Okay, so sama dengan, okay, kita ambil 4 jarak bertentangan dengan dia 35 kan. Per dengan sin 35. Okay, jadi sin ni untuk sudut dia je, untuk sudut dia je. Yang atas, yang jarak ni tak perlu sin. Okay, sin ni untuk sudut dia je. Okay, boleh tak? Nanti kita cari A. Okay, tapi sebab formula ni dia, soalan dia nak rumusin. Soalan nak rumusin. Okay, jadi kita tulis rumus je lah. Okay, soalan 2. Okay, macam nak cari rumus dia? So rumus dia yang bertentangan So X per dengan sin X. Okay, Y per dengan sin Y. Okay, so ini dia punya formula Okay, nombor 4. Nombor 4, okay, kita nak K ni kan. Okay, bila kita nak K, yang bertentangan dengan K ni, okay, kita tak ada sudut dia, tak bagi tahu. Okay, tapi boleh cari tak? Boleh cari tak sudut K ni? Okay, macam mana cari sudut K? Macam mana cari sudut K? Jumlah ikut jumlah.
180. 180 tolak 88 tolak 53. Okey. 180. Okey, sudut K ni. Okey, 180 tolak 88 tolak 53. Allah, kejap. Asyik tertekan je, sorry. Okey. So jawapan dia adalah 53 53. Okey. So K bertentangan dengan dia K sin 39. Sorry. K per sorry. Jawapan dia adalah 39. 39. Okay, so K per dengan sin 39 bertentangan dengan dia. Okay, samakan dengan, okay, kita ada 9.4 kan? So kita ambil yang 53 9.4 per dengan sin 53. Okay, boleh Okay, next. Okay. So muka surat 173 Surat 173. Okay, raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga PQR. Hitung panjang PQ. Okay, so soalan nak panjang PQ. So kita let's say, okay, panjang PQ kat sini. Panjang PQ ni. So bertentangan dengan dia 60, kita ada sudutnya. Jadi PQ perkan dengan sin 60. PQ perkan dengan sin 60. Okay, sama dengan 80, sama dengan 10. 10 per sin 80. Okay, 10 per sin 80. Okay. Okay, jadi soalan nak PQ. Jadi sin 60 ni bawa naik atas kan, kita darab So tekan kalkulator dapatlah 8.794. Okey. Soalan 2. Soalan 2. Raja berseri 3 JKL, hitung panjang KL. Okey, kita nak KL So ini adalah KL. Okey. Lepas tu KL ni kalau nak cari kita kena ambil sudut yang bertentangan dengan dia. Okey, tapi sudut dia tak ada. Okay, boleh cari tak sudut dia ni? Okay, macam tadi lah 180 tolak 62 tolak 43. Okay, dapat berapa tu? 75 kan? Sama dengan 75 Okay, jadi sudut kat sini 75. So KL sin 75 ambil bertentangan dengan dia. Lepas tu sama dengan KL per dengan sin 75 sama dengan, okay, kita ambil 15. Yang ada lah panjang yang ada 15 kan? 15 per dengan sin 62 sudut yang bertentangan. Okay, kita nak KL. Jadi sin 75 ni bawa ni atas. Tekan kalkulator dapatlah 16.41. Okay. Okey, boleh Dah siap Okey. Soalan 3. Jadi bawah menunjukkan sebuah segitiga. Okey, sama juga so kita ada kita nak panjang XY. Panjang XY yang ni jadinya ni adalah XY. Okey, kita ambil bertentangan dengan dia sin 35. Okey, yang ada ni 14.6 per dengan sin 6. Okay.
Okay, boleh Ni kita ni je lah dulu kita belajar je dulu nanti awak buat. Okay, kita nak tengok soalan. Panjang ni, soalan panjang. Nak soalan sudut lah. Okay, soalan sudut nombor 6 Okay, nombor 6 ni soalan sudut. Sekejap. Nombor 5 soalan sudut tak? Boleh lah. Okay, soalan 6 soalan sudut. Okay, soalan nak sudut KML. Sudut kat sini sudut kat M ni. Okay, maksudnya kita mesti ambil bertentangan dengan dia. Lepas tu yang ada, maklumat yang ada ni kita ambil bertentangan dengan dia. Okay, bila soalan nak sudut, formula tu kita tukar dia, tak apa, awak boleh juga buat macam kita ambil 9 per, okay, 9 per sin M. Okay, sama dengan 7 per sin 40 kan? Okay, betul tak guna formula tu? Okay, nak dapatkan sudut, saya cadangkan kita terbalikkan formula ni. So dia jadi macam ni. Sin M per 9 sama dengan sin 40 per 7. Okay. Boleh kan? Boleh kan kita terbalikkan. So jadi macam A per B sama dengan C per D. Okay, so B per A kalau kita terbalikkan yang tu, D pun mesti terbalikkan. Okay. Bila kita terbalikkan, kita senang sikit nak dapatkan formula M ni. Okay, jadi 9 ni kita bawa naik atas. Jadi sin M sama dengan sin 40 per 7 darab 9. Okay, ini tekan kalkulator je. So tekan kalkulator kita akan dapat 55.73. Sorry, bukan. Tak dapat ini. Allah, dah terpadam semua. Okay, nanti awak try buat jap. Nanti awak try buat. Apa tadi? Ni ke? Oh tak pun. Okay, terturun je sebenarnya. Okay, nanti awak cari sin M berapa. Okay, dah dapat berapa? Macam nak dapatkan M? Ambil shift sin sin songsang. Sin songsang. Okay, nak dapatkan M. Tekan kalkulator jap. Okay, sin 40 bagi 7 darab 9. Okay, kita dapat 0.8264. Okay. Okay. So macam ni. Kita dapat sin M 8264. Okay, macam mana dapatkan M? Okay, kita songsangkan dia kan. Supaya 8264. Ingat tak? Belajar tak? Saya tak tahulah form 3 belajar ke tak. Belajar kot kan? Songsang sin ni. Macam nak cari M, macam nak cari sudut dia. Ada sesiapa ingat? Isma ingat tak? Tahu tak kat mana nak tekan kalkulator songsang sin ni? Dekat sin tu juga Ego. Sekejap If tekan sin. Songsang sin ni sekejap saya off sekejap.
Alamak, kalkulator saya kecil sangat lah dekat komputer ni. Okay, nampak tak yang tu? Ni awak belajar ni macam ni robot macam ni. So, saya buat ni. Okay, kalau kita ada sin sin sudut dia sin x sama dengan 0.8666 Okay, jadi mesti dapatkan sudut dia. Kita ambil shift C ni 0.866. Okay, macam nak shift tu dekat mana simbol dia? Dekat sign juga kan? Awak tekan shift, dekat atas tu ada simbol dia. So cuba buat shift sign 0.8666. Okay, so jawapan dia 60.07 darjah. Sudut dia adalah 60.07. Okay, boleh tak? Okay. Okay, so dah dapat ni sama dengan berapa ni tadi? 55.73. Okay, 55.73 ni sudut tirus kan? 55.73 ni sudut tirus. Okay, yang ni kosong, yang ni sorry. Macam ni? Yang ni kosong, yang ni 90 darjah, yang ni 270 darjah, yang ni 360 darjah. Ingat tak? Bukan 180. Ni 180 darjah, ni 270 darjah. Okay, yang ni 360 darjah balik. So kosong hingga 90, yang ni 55 kat sini. Ini kat sini adalah sudut tirus. Kan? Sukuan satu ni sudut tirus. Sukuan satu ni kat sini segitiga dia adalah bersudut tirus. Kalau Inggeris dia acute angle. Okay, acute angle. Kalau lebih 90, segitiga dia lebih 90. Okay, macam ni kan. Okay, yang ni lebih 90, lebih 90 kurang 180. Ini kita panggil sudut apa ni? Sudut cakah kan? Ataupun sudut apa? Obtuse, obtuse angle. Okay, soalan tadi dia cakap KML ialah sudut cakah. M ni kan sudut cakah kan, sudut obtuse kan. Okay, jadi kita dapat jawapan tadi 55.73. 55 ni adalah sudut tirus, sudut acute. Jadi apa kita buat? 180 kena tolak dengan 55. Jadi dapatlah 124. 124 ni adalah sudut cakah dia, sudut obtuse dia. Okay, jadi kena take note lah untuk rumus ni awak kena take note. Kalau dia kata sudut cakah, maksudnya awak kena juga buat 180 tolak sudut yang awak dapat tu. Sebab sudut yang awak dapat tu akan dapat sudut tirus. Jadi tak logik 55 kat sini kan. 55 kat sini tak logik. Sebab M dia sudut cakah. So kena buat 180 tolak 55. Okay. Okay. Okay, so kita belajar sudut, lagi satu rumus boleh lagi satu rumus cosine rumus cosinus. Okay, rumus ni ada dalam kertas formula so tak perlu hafal tapi kena tahu macam dia guna dia. Okay, kalau rumus cosinus ni, rumus cosine ni, cosine rule ni. Okay, macam mana cosine rule? Awak tengok yang bertentangan, C dengan theta, panjang dengan sudut dia. Okay, mesti bertentangan. Macam ni bertentangan. So cos. Okay, A dengan B
Okay, A dengan B bersebelahan dengan C kan? Okay, A dengan B ni sebelah. Okay, A dengan ni sebelah kan? Okay, sebelah-sebelah dengan C kan? Okay, yang sebelah-sebelah dengan C ni, ini ada sama dengan, ini sama dengan, ini sama dengan, okay, sebelah-sebelah dia awak tambahkan. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, tolak 2AB. Okay, boleh? So yang sebelah-sebelah dengan C ni dia jadi semua formula tu dekat selepas sama dengan ni. Cos theta yang bertentangan. Okey. So kita cuba Kita cuba. Okey. Kita tengok yang bertentangan dengan 60. Bertentangan 60 yang ni. Bertentangan kan? Okey, so dia jadi Z kuasa 2 sama dengan, okey, something dia akan cos 60. Okey, yang bersebelahan dengan Z adalah X dengan Y. Okey, jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2XY cos 60. Okey. Okey, kita cuba lagi. Kita tengok Okay, kita ada sudut 35. Okey, yang bertentangan dengan 35 ni R. Maksudnya R kuasa 2 dekat belah sini. Okey, ada something akan cos 35 cos 35. Okey, jadi tengah-tengah dia P dengan Q. So dia jadi P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 tolak 2PQ. Cos 35. Okey. Okey, kita cuba lagi. Yang bertentangan dengan 55 ni adalah M. Okey, so M kuasa 2 sama dengan, okey, yang sebelah-sebelah dia K kuasa 2 tambah L kuasa 2 tolak 2KL cos 55. Okey tak? Boleh formula cos ni? Okey, formula sin tu bertentangan. Formula cos ni ada yang sebelah-sebelah Okey. Surat 179 dah. Okey, jom kita tengok formula macam mana nak buat. Okey, segitiga KLM. Okey, hitung panjang LM. Okey, kita nak panjang LM. So yang bertentangan dengan dia ni 48. Okey, jadi K pula. LM, jangan lupa kuasa 2 tau. Kuasa 2 sama dengan, hujung dia kena cos 48. Okey, jadi sebelah-sebelah dengan dia adalah 4 kuasa 2 tambah 5.8 kuasa 2 tolak 2, 4, 5.8. Okey. Jadi awak tekan kalkulator semua ni, lepas tu cari LM berapa. Maksudnya kena punca kuasa tau. Okay, cubalah tekan kalkulator. 4 kuasa 2 tambah 5.8 kuasa 2 tolak 2, 4, 5.8 cos 48 So kita akan dapat 18.59. Okay, jangan lupa ini adalah kuasa 2 kan sebenarnya. Okay, so punca kuasa dia adalah 4.312. Okey, dapat panjang dia. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 soalan nak sudut BCA. Sudut BCA. Okey, dia nak sudut ni nak sudut ni. Okey, jadi bertentangan. Okey, bertentangan dengan sudut tu. So 12 Allah. Okay, so 12.67 kuasa 2 sama dengan, hujung dia mesti cos C. Jadi sebelah-sebelah dia 16.78 kuasa 2 tambah 19.97 kuasa 2 tolak dengan 2, 16.78 19.97. Okey, cos C. Okey, macam nak selesaikan cos C ni? Yang ni awak selesaikan dulu.
12.67 kuasa 2. 12.67 kuasa 2. Okey, ini adalah 160.529. Okey, lepas tu selesaikan yang ni. 16.78 kuasa 2 tambah 19.97 kuasa 2. Okey, 680.369. Okey, lepas tu baru ini pula. Tolak 2 darab 16.78 darab 19.97. Okey, 790.013 cos C. Okey, lepas tu yang ini Okey, yang ini sebabkan dia negatif kan. So kita bawa dia pergi belah sini Okey, lepas tu yang ini pula pindah belah sana Okey, so dia jadi 790.013 cos C sama dengan 680.369 tolak 160.529. Okey. So nanti cos C ni kita stay, yang ni kita tolakkan dia, lepas tu boleh bahagi dengan yang ni 680.369 tolak 160.529. Okey, 519.84 bahagi dengan 790.013. Okey, bahagi dengan 790.013. Okey, 0.658. Okey, macam nak cari C? Okey, jadi shift cos lah Cos songsang 0.658 kan. Kita nak C kan? Okey, shift cos. Okey, 48.85. Tak dapat lah jawapan. Penat aku kira. Sekejap Asal tak dapat? 16.78. Saya ada salah kira. Nanti awak kira balik kenapa tak dapat jawapan? Ini sepatutnya ini kan jawapan dia. Awak tengok tahu mana saya salah. Mungkin saya salah tekan kalkulator. Tapi tu cara dia tahu. Tu cara dia. Awak boleh take note. Nanti saya ada record ni, nanti saya send. Okey. Soalan 3. Soalan dia nak XY. XY, so bertentangan dengan XY 35. Okey, so jadi XY kuasa 2 sama dengan hujung dia buat cos 35 darjah 11 minit. Okey, so yang ni tengah-tengah ni 19.7 kuasa 2 tambah 14.6 kuasa 2 tolak 2 14.6 19.7 Okey, so ini senang ni macam tadi. Okey. Okey, nombor 4 ni pun macam tu juga penyelesaian masalah ni nanti dulu kita buat formula je muka surat 184. Okey, muka surat 84. Ni last lepas tu nanti next class pula. Okey, muka surat 184. Okey, so luas segitiga. Okey, luas segitiga. Apa formula luas segitiga yang awak tahu? Luas segitiga. Okey. Kalau luas segitiga ni kita ada ni kan, kalau kita ada ni kita mesti cari tinggi dia kan. Tinggi dia kan. H base kan. Setengah darab H darab B kan.
Okay, kalau dia segitiga yang memang dah tegak macam ni, ini bolehlah B setengah darab H darab B. Okay, ni luar segitiga, mesti awak tahu 90 darjah dia. Ketinggian dia mesti awak tahu 90 darjah dia. Okay, tapi bila dah naik form 4, kita dah tak perlu tahu dah 90 darjah tu. Ini kita ada formula setengah. Kita ada formula setengah darab A darab B sin C. Okay, so ini A, yang ni B. Okay, ini sudut A. Bertentangan dia sudut B kan? Okay, yang ni sudut C. Okay, so dia bersebelahan kita ambil sebelah-sebelah. So let's say lah kita ada sudut C. Okay, yang ni mesti kita ambil sebelah dia. Okay, ini mesti ambil sebelah dia. Sebelah dia. Bukan bertentangan tau. Bukan bertentangan. So panjang mesti sebelah dengan C. Okay, kalau kita ada yang ni, tengok gambar rajah ni. Ni 250. Okay, maksudnya dalam ni berapa? Okay, so dalam ni berapa? 360 tolak 250 kan? Okay, berapa? 360 tolak 250? 110. Okay, 110. Okay, jadi sebelah-sebelah dia. Maksudnya kita ada setengah darab dengan sebelah-sebelah bagi 110 ni. Okay, sebelah dia 6, sebelah dia 12.5. Okay, so sin 110. Tekan kalkulator dapat jawapan 35.24. Okay, lagi satu. Okay, soalan nombor 4. Cari luas segitiga sudut ABC. Okay, sekarang kan dia tak bagi sudut. Macam tadi dia bagi sudut. Bila kita tak tahu langsung satu, okay, kita cari hasil per 2. So ini let's say hasil tambah dia. Hasil tambah dia bahagi 2. So 5.4 tambah 6.8 tambah 7.9 bahagi 2. Okay, akan dapat 10.05 kan? Okay, dah dapat nilai S tu. Kita ada formula ni pun tak perlu hafal. Nanti insyaAllah bagi dalam SPM. Okay, so kita tentukan mana A, mana B, mana C. So S yang kita dapat tadi 10.05. Okay, kemudian S tolak A, 10.05 tolak satu sudut. 10.05 tolak lagi satu sudut lah, satu panjang. 10.05 tolak satu panjang. 10.05 tolak panjang lagi satu. 10.05 tolak lagi satu panjang. Jadi ketiga-tiga ni mesti ada. Lepas tu awak punca kuasakan dia. So dapatlah 15.07. Okay, itu je. So kita summarize kan apa yang kita belajar hari ni. Okay, so untuk ni penyelesaian segitiga okay, so penyelesaian segitiga, okay, ataupun yang ni saya panggil dia SOT tau, bab ni SOT ni solution of triangle. Okay, dia ada berapa benda? 1, 2, 3, 4. Ada 4 benda awak belajar hari ni kan? Okay, ada 4 benda awak belajar hari ni. Okay, yang pertama awak belajar pasal yang pertama kita belajar pasal formula sin. Formula sin ni dia mesti bertentangan. So ini A, B, sudut dia huruf besar, panjang dia huruf kecil, so bertentangan. Kalau A dengan A, C dengan C. Ikutlah panjang mana dia bagi, sudut mana dia bagi.
Jadi A per sin A sama dengan C per sin C. Okey, nak buat B pun boleh samalah dengan B per sin B. Okey, tak kisah. Okey, yang kedua kita belajar pasal formula cos. Formula cos. Okey, formula cos ni ada segitiga. Okey, kita ambil sudut yang sebelah-sebelah ni kan. Okey, so ini Allah, silap. Okey, ini C. Okey, mesti kita tahu yang sebelah-sebelah dia. Okey, jadi C kuasa 2 sama dengan hujung dia mesti cos C bertentangan. Bertentangan kan. Okey, sebelah-sebelah dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2 AB. Okay, macam mana let's say lah, contoh kita nak example kita nak C nak C. Okay, so apa nak buat? Kita cari dulu cos C ni. Okay, cari dulu cos C sama dengan kita buat, ingat tak tadi macam mana? Yang ni kita selesaikan ini dulu, lepas tu kita selesaikan yang ni, kita selesaikan yang ni kan. Okay, so dia jadi cos C sama dengan kita pindahkan ke sana. So A kuasa 2 tambah B kuasa 2, C kuasa 2 ni bawa ke sini So tolak C kuasa 2. Okay, lepas tu kita bahagi dengan 2AB. Lepas tu nanti cari C cos inverse. Okay, ni step dia untuk cari cos C. Okay, yang ketiga kita belajar pasal yang ketiga kita belajar pasal luas luas segitiga. Okay, luas segitiga ni ada dua formula. Yang pertama setengah AB sin C. Okay, jadi kalau kita ada segitiga, okay, kita ambil yang sebelah-sebelah je Okay, kemudian kita ada rumus Heron Heron's formula. Heron's formula ni macam mana? Kita kena cari S dia kan. S sama dengan A tambah B tambah C per dengan 2. Kemudian kita kena tolak setiap dia Okay, darab tu tolak setiap panjang tu. Okay, lepas tu kita punca kuasa. Okay, ini adalah area dia luas. Okay, ini adalah luas area A. Okay, so awak boleh screenshot yang kita belajar hari ni. Screenshot, ambil gambar ke apa ke, nanti kita boleh post ke group. Okay, boleh tak? Faham Satu minit belajar ML Okay. Jumpa nanti next time. Saya tengok jadual saya mungkin malam kot sebab petang-petang saya penuh minggu ni. Ataupun boleh buat pukul 4:45. Okay, nanti saya inform dalam group. Stay alert. Bila? Okay, sekejap saya nak ambil kehadiran. Okay, thank you. 24 je. Lagi kurang pula daripada semalam. Okay, terima kasih. Bye. Bye. Thank you. Jumpa lagi.